Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kitab yang kita baca ini asal dia dalam bahasa Arab yang bernama Al-Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqh Al-Manhaji, fiqh dalam terjemahan yang kita pegang tangan kita ni, dia tulis terjemahan fiqh mazhab Syafi'i. Sebenarnya kita tertinggal dari sudut terjemahan. Kalau kita tengok terjemahan Indonesia, lebih hebat daripada kita lagi. Indonesia ditulis fiqh sistematik menurut mazhab Asy-Syafi'i. Itu baru terjemahan dia lengkap. Sebab al-fiqh manhaji ni mana sistematik. Fiqh yang tersusun. Memang dia tersusun. Dia mula dengan tajuk nama kitab. Kemudian masuk pengertian kepada bab yang nak dibincangkan. Lepas pengertian dia akan masuk kepada hikmah. Kenapa Allah SWT syariatkan hukum ni? Kemudian diikuti dengan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada ijma' ulama. Qiyas. Barulah dia masuk kepada perbahasan tentang hukum yang dia nak bincang. Jadi kalau dia tak nama dia Al-Fiqh Al-Manhaji, maknanya fiqh sistematik. Fiqh yang tersusun menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kitab kita ni, penterjemah dia tertinggal dari sudut terjemahan yang satu ini. Jadi kitabnya dalam bahasa Arab. Jadi walaupun dia diterjemah oleh sahabat-sahabat kita di Malaysia ini, dan dia tulis pula dengan tulisan Rumi ataupun dia panggil tulisan Latin, tapi dia tidak keluar daripada kitab. Karena asalnya ada, kitab asli dia ada. Dan insya-Allah waktu kita baca terjemahan ini, kita akan baca, kita akan bawa terjemahan kita asal di Arab. Kerana ada kalanya tak apa jelas terjemahan, bila kita tengok hak asli dia lebih jelas lagi. Itu kerja manusia nak ada kebaikan, ada kekurangan. Yang pentingnya ada nota di tangan kita tentang apa yang kita nak belajar ni, insya-Allah taala. Itu tajuk kitab. Kita masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan ataupun dipanggil muqaddimah. Mu'allif kitab ini ditulis oleh 3 orang ulama besar daripada Arab, iaitulah daripada negara Syria. Iaitu yang dia nama dia Fiqh Al-Manhaji ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin. Tengok muka surat depan lagi tu. Masuklah yang pertama tu daripada penerbit tu. Ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin ataupun di kulit luar sekali ada nama. Kulit betul, di kulit kitab. Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Ali Al-Syarbani. Jadi jazakumullah khairan, 3 orang ulama ini bergabung memudahkan fiqh, perbincangan hukum dalam bab fiqh daripada awal, daripada kitab taharah sampai ke akhirnya. Kitab ini semua sekali 8 jilid. Jadi setiap satu kalau di kulit belakang tu dia sebut. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, dia akan cerita kepada kita. Itu kitab ini ditulis oleh 3 orang penulis, ulama-ulama daripada negeri Syria. Ulama Syria ni masya-Allah tabarakallah aktif menulis. Allah Taala bagi pada dia orang di antara ulama yang sekarang, yang muasir, yang zaman yang kita ni yang aktif menulis, di antaranya mari daripada Syam. Kalau kita belajar bahasa dalam kitab lama, Syria ni dia panggil Syam. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Syam itu maknanya Syria. Termasuklah Palestin dan juga di Jordan sekarang, termasuk dalam Syam bahagian. Ulama-ulama Syam, di antaranya contoh Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Kalau orang belajar fiqh master sekarang ni, tak boleh jadi hampir tak ada orang tak sebut nama dia. Dia tulis sebuah kitab nama dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fiqh Islam bersama dengan dalil-dalilnya, cetakan terbaru terakhir sekali 11 jilid. Besar kitab kita ni 11 jilid dia tulis. Mana satu
lengkap melangkumi semua perkara, termasuklah perbincangan-perbincangan yang terakhir ini. Maknanya orang hebat. Dan dia tulis pula satu kitab lagi, Tafsir Al-Munir. Dr. Mustafa Wahbah ni tulis satu kitab lagi, nama dia Tafsir Al-Munir. Banyak jilid juga kitab dia, besar. Maknanya ulama-ulama masih lagi aktif menulis. Semuanya kita ulama-ulama kita sini, alhamdulillah, kalau tak sempat tulis sendiri pun dia terjemah kitab orang. Nak kumpul balik masalah daripada baru satu semula sampai Z tu lah payah. Jadi kita ambil benda yang dah siap, kita terjemah. Ini satu usaha yang baik dalam ilmu, dalam pemindahan ilmu, pemindahan maklumat ataupun dia panggil dalam masalah menyebarluaskan ilmu daripada bahasa Arab kepada bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat. Jadi pendahuluan yang ditulis oleh penulis kita ini, terjemahannya, segala puji bagi Allah Subhanahu Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga serta para sahabat baginda. Bahagian baru dalam siri buku kami iaitu Al-Fiqh Al-Manhaji ini membincangkan beberapa tajuk mengenai syariat Islam yang dianggap penting dan bernilai. Perbincangan ini akan membantu masyarakat memahami dengan jelas segala urusan mereka yang membabitkan soal jual beli, sewaan dan sebagainya. Kami telah menggunakan kaedah yang sama seperti yang kami gunakan dalam buku-buku yang lain dalam siri ini, yaitu bahasa yang mudah difahami, menggunakan istilah yang tepat dan membahaskan masalah-masalah fiqh semata. Jadi banyak masalah fiqh yang dah lepas-lepas yang dah tak ada lagi, dia tak sebut lagi, kecuali sebagai contoh yang mesti kena sebut untuk memahamkan, untuk nak ikat di antara fiqh semasa dengan fiqh yang terawal. Kami tidak membincangkan masalah yang berbentuk andaian. Bagus andaian ni. Kadang-kadang kita rasa, apalah ulama ni sebut benda-benda macam ni. Di zaman dia mungkin tak sesuai, tak relevan. Tapi bila sampai zaman kita ni, benda tu berlaku. Contohnya ulama dulu tulis kitab. Dia kata apa jadi kalau seorang tu duduk di antara langit dengan bumi. Macam mana dia nak salat? Macam mana dia nak wudu, nak adab kiblat macam mana? Kalau orang fikir masa tu, ada ke manusia hidup di antara bumi dengan langit? Waktu itu ada orang hidup masa tu. Tak terfikir kita. Sekarang ni ada tak orang hidup tak hidup? Rombongan kita ni ada. Kadang-kadang bila kita naik kapal terbang, nak sampai ke Mekah 8 jam. Orang pergi ke England berapa belas jam atas kapal terbang. Lama tak lama. Itu di antara langit yang macam mana dia nak semayang? Nak ada ke arah kiblat. Kalau dia kena tungging, kena bawah tu. Pasal Kaabah duduk bawah. Jadi perbahasan bahasa gini. Di zaman orang tulis dulu, macam mana nak ibadat di antara langit dengan bumi? Pelik tak pelik? Masa tu memang ada pelik. Bila sampai zaman kita ni tak pelik dah. Pelik ke tidak? Tak ada pelik dah. Benda berlaku semua dah. Baru ni pula orang naik pula di angkasa lepas lagi. Macam-macam cerita berlaku. Tapi walau macam mana pun kitab kita ni dibuang benda-benda andaian kerana tak cukup masa. Orang mengaji hemah dia panggil. Hemah ni mana semangat orang belajar di zaman kita sini. Tidaklah sehebat semangat orang-orang dulu belajar. Kerana mereka ni belajar betul. Kita sekarang ni, alhamdulillah masih ada lagi orang-orang yang berminat untuk menadah telinga, menatap kitab. Tapi menadah telinga ramai. Hak belajar boleh jadi, hak bawa kitab boleh jadi tidak ramai. Jadi kalau boleh, rombongan kita selain daripada kita bawa kitab, bawa juga buku nota untuk kita catat. Apakah perbincangan tambahan yang ada dalam kitab kita. Kerana kitab ini dia fokus kepada mazhab Syafi'i. Jadi anak sebut dalam mukadimah kita baru ni, kita akan tambah lagi perbincangan-perbincangan yang sepatutnya ditambah untuk menjelaskan lagi perkara-perkara yang seterusnya. Kata mu'allimnya, kami juga tidak membincangkan sesuatu masalah dengan cara yang merumitkan. Kami hanya membincangkan perkara-perkara pokok dalam suatu topik seperti ta'rif, ketepatan dengan syarak, hikmah, rukun-rukun, syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan. Kami juga menyertakan dalil-dalil atau alasan-alasan bagi setiap hukum jika boleh atau jika ada. Tidak ketinggalan juga kami membincangkan urusan-urusan yang dilakukan oleh masyarakat pada hari ini, ketepatannya dengan kaedah-kaedah, asas-asas dan aturan-aturan syarak. Ini yang penting.
Kita bincang fiqh yang ada di hadapan kita. Yang orang sebut istilah-istilah yang ada pada hari ini. Barulah kita rasa kita hidup. Fiqh tu satu benda yang hidup. Kalau tidak kita rasa macam benda ni kering. Benda yang mati. Tak ada hubungan dengan kita. Bila sebut tentang air. 2 kolah tu banyak mana? 500 kaki Baghdad. Kena 500 kaki Baghdad ni. Gini pala lah kita. Nak bicara kita dah kaki Baghdad mana. Tapi kalau sebut berapa liter. Berapa liter. Ataupun berapa galon. Berapa kilo. Mana timbangnya yang ada di zaman kita sekarang. Itu di antara dia panggil mempermudahkan pemahaman. Ketepatan yang dilakukan oleh masyarakat pada hari ini, ketepatannya dengan kaedah-kaedah, asas-asas dan urusan aturan-aturan syarak. Dari sini kami menyatakan sah atau tidak urusan-urusan tersebut. Kami juga menjelaskan hukum-hukum sebenar bagi masalah-masalah tersebut yang bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Allah. Seperti mana yang dimaklumi, landasan perbincangan dalam siri ini ialah fiqh mazhab Syafi'i. Namun demikian dalam bahagian ini, tengok, dalam bahagian ini, dalam bahagian muamalah ini, kami juga akan memanfaatkan pendapat fiqh mazhab lain yang kami dapati lebih sesuai dengan urusan umat Islam hari ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi dalam kitab kita pada dah tambah ada. Ini kerana kami yakin para imam mazhab fiqh sendiri sentiasa berusaha melakukan sesuatu yang paling tepat dan paling sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada imam fiqh kecuali semuanya nak balik kepada apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ke tidak cerita seorang ulama Abdul Waris waktu dia pergi ke Mekah, dia cari 3 orang ulama mari daripada Iraq. Dia itulah Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla dan Ibnu Shubrumah. Dia cari 3 orang ulama daripada Iraq ni, dia tanya soalan yang sama. Tuan Syekh, saya nak tanya, apakah hukum jual dengan bersyarat? Jual bersyarat. Sah ke tak sah? Seorang ni kata, jual dengan syarat ni, tak sah dua-dua. Jual pun tak sah, syarat pun tak sah. Pergi pula kepada orang yang kedua. Yang kedua kata, jual sah, syarat tak sah. Pergi pula yang ketiga, dia kata sah belaka. Jualnya sah, syaratnya sah. Hai, dia kata pelik. 3 ulama besar, mari daripada satu tempat, mari daripada Iraq. Beri jawapan, 3 jawapan yang berbeza. Dia balik semula kepada Syekh yang pertama, jumpa Abu Hanifah. Dia 3 orang ulama. Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla dan Ibnu Shubrumah. Dia kata, Syekh, macam mana tuan kata tak sah? Ulama yang kedua kata sah. Dia kata, aku tak tahu apa yang dia orang tu. Yang aku tahunya, dia baca hadis. Haddatsani fulan-fulan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada jual bersyarat. Jadi bagi akunya, jual pun tak sah, syarat tak sah. Dia balik pula ulama yang kedua. Dia kata, Syekh, macam mana tuan Syekh kata? Jual tu sah, syarat tak sah. Orang lain kata dua-dua tu sah. Yang pertama tadi kata dua-dua tak sah. Kata dia, aku tak tahu apa yang dia orang. Yang dua itu kata. Yang aku tahunya, pernah satu hari, seorang hamba nama Barirah. Barirah ni minta dengan tuan dia nak merdeka. Nak merdeka. Tuan dia kata boleh. Dia panggil mukatab. Mukatab ni mana dia sendiri tebus diri dia bayar. Boleh mau nak merdeka, mau bayar, tapi syaratnya walak. Walak ni maknanya kuasa kawalan dia ni di bawah tuan dia asal. Bukan di bawah orang yang bayar merdeka. Aisyah bagi tahu, ya Rasulullah, Barirah nak merdeka tapi tuan dia syarat walak pada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu merdeka tu sah tapi walak batal. Sebab walak itu bercanggah. Karena dalil Nabi dah bersabda al-wala'u liman a'sar. Kuasa jaga lagi orang lepas merdeka ni bagi orang yang memerdekakan orang tu. Jadi jual tu sah, syarat batal. Itu hak aku. Dia pergi pula yang ketiga, macam mana tuan saya kata? Dua-dua ni sah, syaratnya sah. Jual syarat tu sah, jual pun sah. Dua-dua tu bercanggah. Jawab dia, aku tak tahu apa yang dua orang tu cakap. Yang aku tahunya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan, seorang sahabat naik unta. Nama Jabir radhiyallahu ta'ala naik unta.
Sampai tengah jalan, unta Jabir ni tak apa segar. Ngongit jalan lambat. Sakit dia. Nabi SAW tepuk atas unta ni. Sihat boleh jalan sedap. Nabi kata, biar ni. Ya Jabir, jual kat unta ni. Rasulullah minta. Tadi unta sakit. Tiba-tiba Nabi gosok unta tu sihat balik. Takkan dia tak nak jual. Tapi nak jual, takkan nak jalan kaki balik ke Madinah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh jual unta ni, tapi syaratnya, saya nak naik sampai ke Madinah. Ada syarat, tak ada syarat? Ada syarat. Pasal itulah aku kata, jualnya sah, syarat pun sah. Mana kalau kita tengok, berbeza pendapat di antara alim ulama, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan sebab dia tu nak bercanggah pendapat dengan orang tidak. Nak tunjuk pandai lah, abadan. Dua-duanya nak tiga ulama ni semuanya berpegang kepada hadis yang ada di tangan dia. Maknanya tiga-tiga ulama ni, sama ada dia mari daripada Iraq ni, tiga-tiganya, aku tak tahu apa orang kata, pasal waktu tu hadis belum dikumpul sepenuhnya. Belum dikumpul sepenuhnya lagi. Jadi itulah kata di Tuan Syekh kita ni, yang paling tepat dan afdal sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yakin para imam mazhab fiqh sendiri sentiasa berusaha melakukan sesuatu yang paling tepat dan paling sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok contoh tadi, kita nampak tak? Tiga-tiga tu pegang dengan dalil yang ada pada dia. Jadi aku tak tahu dalil yang lain. Dalam bahagian ini kami akan bincangkan beberapa masalah seperti berikut. Yang pertama, jual beli salam. Masalah riba, pertukaran mata wang, hutang, anugerah ataupun hibah, sewaan, al-ijarah, sagu hati, al-ju'alah, rundingan, sulh, pemindahan hutang, al-hawalah. Dalam tajuk yang kita ambil ini, ada 10 perbincangan besar yang akan kita bincang. Kemudian kita akan masuk pada seterusnya lagi. Sambungan dia insyaAllah ta'ala. Kami namakan bahagian ini sebagai bahagian mu'awadah. Apa makna mu'awadah? Ataupun makna mu'awadah ini pertukaran. Pertukaran. Jual beli ini tidak bertukar benda. Pasal tu dalam jual beli ini ada beberapa kaedah. Dia panggil jual benda dengan benda. Jual barang dengan barang. Jual barang dengan harga. Jual harga dengan harga. Mula nak masuk masalah yang kita kata jual beli ni ada agak payah. Kemudian pecah-pecah dia akan mari pula. Jual barang dengan barang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jual barang dengan harga, itu biasalah kita jual harga. Mana zaman dah ni, walaupun tidak ada, mana ada dulu orang beli beras dengan bawah. Boleh jadi zaman dulu orang bawa dia tak naik pokok bawah, dia bawa bawah. Oh ni ada beras tukar. Itu mana muawadah, mana pertukaran betul. Sekarang ini susahlah masalahnya. Maka bawa kertas belakang yang kira. Tambah satu lagi zaman model ni, kertas pun tak bawa dah. Maka bawa kad keping kita ini, situ je. Ada masalah tanya ni lah nak bincang. Orang mari keping kita orang tak ada riba ni, tanya. Bila kita tanya tu yang kedai, macam mana? Tak ada cik. 10% naik. Ni 3% naik. Kok naik tu lah. Yang jadi tidak halal dalam perbuatan kita ni. Yang kita tanya saja, kena tanya halal ke haram pula ni. Ini yang penting. Penting tak penting kita mengaji benda ni. Kami namakan bahagian ini sebagai bahagian mu'awadah. Tu nak ke pensil tu. Kena tulis mu'awadah. Min, ain, alif, waw, ba, ta pula. Mu'awadah. Dia bunyi Arab juga. Sahabat-sahabat kita sekarang ni. Di fakulti ekonomi. UIA dan mana-mana dia kata, hati-hati anak-anak orang Islam. Dia banyak belajar di fakulti ekonomi, pengajar Islam sekarang ni apa? Orang yang bukan Islam. Ada pergi ke bank perbankan Islam. Hak keluar hak mari cakap dengan kita, bukan orang Islam. Dia main baik gitu. Dia nak kata baik, dia tak biasa sebut ain kan. Anak orang Melayu duk ajar ain tak kecil ni pun duk main an'am, tu tak tahu bunyi molek tak. Dia duk main baik di sama ni aja. Tapi boleh kata istilah Islam dari sudut perbankan. Dia kata cukup ramai sekarang ni orang yang tidak Islam. Ambil muamalah Islam. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, lebih lagi lah kita kena reti. Mungkin kita boleh sebut molek baik. Kalau nak muawadah, dia punya molek. Bawa dia sebut muawadah begitu. Dia tak ada start. Asas ini
muawadhah atau pertukaran, kerana amalan pertukaran adalah asas kepada semua topik perbincangan ini. Semua topik perbincangan jual beli ini asas duduk mana? Duduk di muawadhah, duduk di tukar menukar. Tak ada tukar duit dengan barang, tukar barang dengan barang. Semua duduk di pertukaran. Asas ini menjadi elemen yang ketara dalam sejumlah besar topik perbincangan dalam bahagian ini, seperti jual beli salam, riba, pertukaran mata wang, al-ijarah dan sagu hati. Dalam setengah topik, asas ini wujud secara simbolik. Contohnya seperti hutang dan anugerah. Kerana maksud yang ingin dicapai ialah kerjasama, mengukuhkan hubungan, mengeratkan kasih sayang dan kemesraan antara manusia. Pertukaran dalam bentuk ini lebih tinggi nilainya daripada segi manfaat dan keuntungan berbanding pertukaran dalam bentuk kebendaan. Pertukaran dalam bentuk ini sebenarnya menjadi hakikat yang tersembunyi dalam setengah topik seperti rundingan dan hawalah. Hawalah itu pemindahan hutang. Kita akan dapat melihat perkara ini dalam perbahasan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kami mohon semoga ia diterima segala amalan kami ini dan meletakkannya dalam senarai amalan yang baik kami. Semoga ganjaran ini juga dilimpahkan kepada ibu bapa kami yang telah bersusah payah mendidik kami dengan baik. Demikian juga guru-guru kami yang telah mencurahkan segala khazanah mereka semata-mata untuk mendidik kami berdasarkan syariat Allah Ta'ala dan membimbing kami ke arah jalan hidayah. Maha suci Allah yang berkuasa melakukan dan memperkenankan segala-galanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam buat Nabi yang membawa hidayah dan rahmat, juga buat mereka yang mengikut baginda hingga hari kiamat. Itu kata pengarang. Kata kita pula di sini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita semua, memberi taufik dan hidayah. Yang pertama sekali, nak belajar. Yang kedua, setelah kita belajar dan kita memahami, nak beramal dengan apa yang kita tak tahu. Nak beramal. Kalau cakap kita belajar saja, amal tak ada, Imam Ghazali kata itu ilmu tidak bermanfaat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata apa? Ilmu yang bermanfaat itu, iaitulah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala makin banyak kita belajar, makin kuat kita boleh berhujah, makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya ilmu yang kita belajar itu, itulah tanda ilmu yang tidak berkat, yang tidak bermanfaat. Baik tak belajar, kau baik belajar. Kalau ada ilmu, tak beramal, baik tak ada. Kalau tak ada, orang tanya kenapa tak beramal, tak tahu. Hujah kita ada juga tak tahu. Tapi kalau dah tahu, macam orang tanya kita, kenapa tak hadir malam? Bersuara. Tak tahu, tak ada notis. Rengin nak jawab, tak tahu. Tapi kalau tahu juga, tak pergi juga, banyak halas saya kena buat lebih. Halas saya tu lah, dia malaikat dulu. Masalah salam. Jadi kita minta Allah SWT, semoga Allah Ta'ala limpah kurnia kepada kita semua nak belajar dan seterusnya beramal. Dan kita minta bersungguh-sungguh Allah SWT supaya dia beri kepada kita kefahaman dalam agama. Kefahaman ini penting. Kerana Nabi SAW telah bersabda, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa-siapa Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala bagi kefahaman dalam agama. Berapa ramai orang belajar? Sekarang ni kalau kita buat bancian, pelajar-pelajar yang keluar daripada fakulti pengajian Islam, berapa ramai? Cukup ramai. Tapi kalau ambil interview seorang-seorang, tanya dalam bab pengajian Islam yang dia belajar tu, dalam bab ibadahnya, dalam bab muamalah, agak-agak berapa jawab? Berapa orang boleh jawab? Jawab kita periksa lain. Jawab dalam amalan yang harian yang kita nak buat berbeza dengan apa yang ada dalam kitab-kitab kita. Jadi itulah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat dan amalan yang banyak insya-Allah Ta'ala. Semoga ianya menjadi panduan kepada kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kita masuk kepada perbincangan kita, iaitulah tentang bab yang pertama, tentang jual beli. Yang pertama, jual beli itu apa dia? Ta'rif dia ni. Ta'rif jual beli al-bai'. Jual beli. Bahasa Arab kata al-bai'. Daripada segi bahasa ialah mana pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dari segi bahasanya, jual beli ni makna tukar sesuatu dengan satu. Tukar benda dengan benda.
Sesuatu lah. Benda ke, duit ke, tukar. Sama ada kedua-duanya dalam bentuk benda atau bukan benda. Di mana diambil kata ni? Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Allah Ta'ala beli orang mukmin ni, balas dia syurga. Ini bukan beli dengan duit. Pada itulah masalah jual beli ni, ada kalanya dengan duit, ada kalanya dengan benda, dan ada kalanya bukan benda yang kita nampak. Kita beli, kita jual kepada Allah SWT. Jual apa? Boleh pahala. Tak nampak benda-benda. Tapi janji dia syurga Allah SWT. Itu maksud dalam sudut bahasa, mana jual beli dalam sudut bahasanya, tukar benda dengan benda. Tukar suatu dengan suatu. Ayat ini disambung juga pula dengan firman Allah, Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jualkan, jual belinya. Kalau kamu jual beli dengan Allah SWT, bergembiralah. Keuntungannya mesti ada. Jual beli dengan manusia ni tak tahu lagi. Boleh jadi masa kita akak dia untung banyak. Tapi kalau dia tak bayar, apa jadi? Rugi. Dia kata naik mahkamah, berapa bayar pula kepada lawyer? Boleh jadi habis hukum jalan gitu. Tapi jual beli dengan Allah SWT, yakinlah. Tidak ada kerugian sama sekali. Apabila kita jual kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terima balasannya. Al-bai', perkataan al-bai' dan asy-syira' dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk makna jual dan juga beli. Mana al-bai' asy-syira' ni boleh pakai dua-dua. Jual boleh, beli boleh. Pasal dalam bahasa Arab ni indahnya kita belajar dia tu. Ada benda yang bersama. Contohnya perkataan zauj dengan zauj. Zauj untuk suami. Zauj juga untuk isteri. Boleh pakai dua-dua. Hadza zauji. Hadhihi zaujati. Zauji. Dia boleh pakai dua-dua. Tapi bezanya hadza dengan hadhihi. Mari ulama fiqh kata tak boleh macam ni. Walaupun boleh pakai dari sudut bahasa, tapi orang keliru. Yang mana suami, yang mana isteri. Dia tambah untuk orang perempuan. Tak. Zaujah daripada zauj. Jadi banyak dalam bahasa Arab ni perkataan yang sama boleh pakai, boleh tukar-tukar. Macam ni, al-bai' wa syira' boleh tukar. Boleh jadi baik tu jual. Kadang-kadang baik boleh jadi beli. Tengok dalam ayat yang tuan. Al-bai' dan asy-syira' dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk makna jual dan juga beli. Maksudnya, kedua-dua istilah ini boleh digunakan untuk merujuk kepada makna yang sama. Contohnya firman Allah Ta'ala kepada cerita adik-beradik Nabi Yusuf, wa syarauhu bisamanin bakhsin. Wa syarauhu. Kalau kita cakap satu ni, syira' mana beli. Tapi wa syarauhu dalam ayat Quran ni, dan setelah berlaku perundingan di antara adik-beradik Nabi Yusuf dengan orang Mesir, dengan orang yang mari jumpa tengah jalan tadi, mereka menjualnya asy-syira' dengan harga yang murah. Jadi Nabi Yusuf ni kena jual adik-beradik dia dengan harga yang murah. Maksud asy-syira' dalam ayat ini ialah menjual. Wa syarauhu maknanya ba'u. Ini sudut bahasa baru. Sementara dalam sebuah hadis yang dinyatakan la yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi. Janganlah seorang itu menjual atas jualan saudaranya. Jadi boleh pakai. Maksud menjual atas jualan di sini sebenarnya ialah jangan membeli. Manakala orang itu beli je dengan tuan kedai ni, dia beli RM10. Kita pun dengar. Lepas dia jual, kita pergi balik. Jual ke saya lah RM10. Itu kita akan masuk dalam bab dia nanti. Tapi sini perbahasan dari sudut bahasa. Menurut kamus Mukhtasar As-Sihah, sebuah kamus yang kecil, Mukhtasar As-Sihah. Jadi bagi orang pelajar ilmu yang belajar bahasa Arab, mesti ada kitab ni, Mukhtasar As-Sihah. Sebenarnya larangan ini ditujukan kepada pembeli, bukan kepada penjual. La yabi' ar-rajul. Mana dituju pada pembeli. Pembeli, mu jangan beli di atas belian yang telah dibuat oleh saudara kamu. Orang itu dah beli dah. Sekarang ni banyak berlaku kes, kalau benda yang kita minat atau benda. Orang jual tanah RM20,000. Oh, kita minat dengan tanah ni baik, kita pergi tambah lagi. Jual ke saya lah RM25,000. Tidak pina anak mata juga, jual tanah. Tapi haram. Pasal dia dah jual daripada kawan tu. Kenapa kita pergi beli balik?
Penjual dan pembeli juga ada disebutkan sebagai dua orang. Penjual, al-bayyi'ani. Bahasa Arab kata al-bayyi'ani. Alif lam, baya, ain, alif nun. Al-bayyi'ani. Maknanya dua-dua. Kalau kita tengok sini, mana penjual belaka. Tapi tak, dia penjual dan pembeli. Ini ada dinyatakan oleh sebuah hadis yang akan dibincangkan dalam tajuk khiyar majlis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Habislah kita dari sudut bahasa. Kita tambah sikit dari sudut bahasa. Baik, kita ambil daripada mana? Ambil daripada perkataan ba' ni. Ba' ni maknanya siku kita. Bukan kalau orang beli tu dia holok tangan dia dengan holok. Penjual holok barang dengan tangan dia. Ba'. Pembeli ambil dengan tangan dia juga. Jadi ada juga perkataan baik ni ambil daripada holok tangan, ambil dengan tangan. Dia sudut istilah bahasa, penggunaan bahasa. Mana kita tahu sekarang ni baik tu mari mana? Mana mari di tangan kita holok barang kita jual. Pembeli pun holok tangan dia ambil barang yang dibeli. Jadilah baik. Kalau kita tengok dari sudut perbahasa saja tuan-tuan. Sebuah kitab nama dia Lisanul Arab. Lisanul Arab ni bersama ni sebelah jilid. Nama dia lisan Arab, maknanya lidah Arab. Dia bahas dari sudut bahasa mari mana apa kalimah. Tak tidur kita ada main bahasa saja. Baiklah, kita masuk pada menurut istilah fuqaha. Jual beli ialah akad yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Dia panggil apa dia ni? Aqdun yaridu ala mubadalati malin bimalin tamlikan ala ta'bid. Jual beli ialah akad. Akad ni dipanggil kontrak, perjanjian yang merujuk kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Itu mana nak beza di antara jual dengan sewa. Sewa kita bagi benda. Dia bagi duit pada kita tapi kekal ke tak kekal? Tak kekal. Dia boleh duduk 2 tahun, 10 tahun atas rumah kita, kemudian dia kena pergi. Tapi jual lah pemilikan yang kekal. Itu beza di antara jual. Maksudnya dalam akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Harta ni tujuannya nak milik penuh. Jadi hak kita. Jual beli juga mesti membabitkan sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Kita nak jual beli ni syarat dia satu lagi. Mesti dengan harta yang diiktiraf oleh syarak. Sekarang ni banyak tak banyak orang jual harta yang tak diiktiraf oleh syarak? Banyak. Harta kita harta. Harta ada harga tapi syarat iktiraf tak iktiraf. Maka dia itu bukan jadi satu jual beli menurut syariat Islam. Walaupun dia jual beli bagi orang yang tidak Islam. Jual beli ini juga perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu saja. Mana kita kata jual 20 tahun, itu bukan jual. Itu sewa. Semua perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam perbincangan seterusnya. Jadi habislah kita tempat malam ini masuk dalam bab takrif. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pula tentang masyru'iyatihi, mana disyariatkan jual beli itu menurut Islam dengan dalil-dalilnya insya-Allah taala dalam perbincangan kita yang seterusnya.